Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang baru kenal kat sini, selamat salam perkenalan. Nama saya Ayat. InsyaAllah akan berkongsi sedikit sebanyak mengenai projek yang, bukanlah projek, maksudnya bulan ni diberi amanah untuk berkongsi tentang ayat-ayat doa daripada Quran lah. Jadi untuk memulakan, sebaiknya kita memahami satu ayat teras yang ada dalam kumpulan ayat-ayat Ramadan. Kan kalau kita cakap tentang ayat Ramadan tu, dia dari surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Dan khusus ayat berkenaan doa adalah pada ayat 186. Disebabkan untuk memahami ayat 186 tu kita kena faham ayat 185. Jadi hari ini kita fokus kepada dua ayat tu dulu, iaitu ayat 185 sampai ayat 186. So kita memulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din. Allahumma amin. Ayat Ramadan dalam Al-Quran. Okay, so memulakan dari ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi kita akan perhatikan beberapa kalimah yang terpilih untuk kita lebih memaknai apa yang Allah cuba sampaikan kepada kita, insya-Allah. Jadi yang pertama sekali, Ramadan. Ramadan ni sebenarnya dari perkataan ramda yang bermaksud panas. Jadi kalau orang zaman dulu kan, mereka sangat dekat dengan alam, dan bahkan nama bulan tu terkait dengan keadaan alam ketika itu. Jadi sebenarnya Ramadan ni memang keadaan waktu yang sangat-sangat panas. Kalau perkataan ramda tu, satu kalimah tu bila ada penambahan an kat belakang dia membawa maksud intensity. Contohnya kalau cakap tentang rahmah, bila kata Rahman, maksudnya rahmat yang sangat-sangat banyak. Macam tu juga bila Ramadan, maksudnya panas yang sangat-sangat panas. High intensity. Macam itulah. So, dan sebenarnya dalam Al-Quran ni tak banyak nama bulan yang disebut. Kita ada 12 bulan. Dan hanya beberapa bulan sahaja yang ada disebut dalam Quran, dan salah satunya adalah Ramadan. Maknanya ada signifikan, ada signifikan Ramadan tu sehingga Allah sebut dalam Al-Quran. Jadi apa yang kita nak kaitkan dengan Ramadan sebagai bulan Al-Quran? Kita bayangkan dalam keadaan yang sangat-sangat panas, dan ketika itu ramai yang mengharapkan, memerlukan air kan. Al-Quran tu banyak dianalogikan seperti air yang menghidupkan bumi. Antara dalilnya dalam surah An-Nahl ayat 64 sampai 65, selepas Allah menerangkan tentang Quran, Allah bawa kepada kita untuk memikirkan tentang hujan dari langit, dan Allah menurunkan hujan dari langit, lalu dia menghidupkan dengan air hujan itu akan bumi sesudah matinya. Jadi sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat satu tanda yang membuktikan kebijaksanaan Allah bagi kaum yang mendengar. Jadi kalau kita bayangkan keadaan Ramadan yang sangat-sangat panas, lepas tu diperintahkan lagi untuk berpuasa kan, kita sangat dahaga, sangat haus. Quran itu, wahyu itu turun ibarat air yang melegakan mereka yang dahaga, yang panas kan waktu keadaan macam tu. Dan Ramadan tu sendiri biasanya kalau kita refleksi diri kita sendiri, biasa kalau kita dengar perkataan Ramadan, kita akan definisikan sebagai apa. Dan Allah dalam Al-Baqarah ni, dalam Al-Baqarah ayat 185 ni, Allah mendefinisikan Ramadan dengan dua hal, iaitu yang pertama sebagai bulan yang diturunkan Quran, kedua adalah bulan yang diperintahkan untuk berpuasa. Jadi kita lihat pada yang bahagian pertama dululah. Jadi yang seterusnya, kita alladzi unzila fihi. Dari kalimah unzila tu kita tahu maksudnya adalah turun. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan sesuatu. Okay. Turun ni arah kan? Arah maksudnya dari atas. Dan kalau kita perhatikan dunia ni, kita ada dimensi ruang, kita ada dimensi waktu. Ada perkara yang dah berlaku, ada perkara yang sedang berlaku.
Dan kita ada yang buat ramalan kaji cuaca kan untuk predict apa yang akan berlaku. Kalau kita keluar lagi, contohnya dekat dimensi angkasa lepas, terbebas daripada waktu kan, sebab tak ada pertukaran malam dan siang. Dan kalau kita perhatikan pula pada dimensi syurga, tak terbebas waktu sebab orang di sana tak akan menua. Memang sentiasa tetap kekal muda. Kita lihat kan sebenarnya waktu itu sendiri dalam kekuasaan Allah dan Allah boleh memberikan sekehendaknya kan. Jadi sekarang ni kita balik kepada kalimah unzilah tu tadi tentang bagaimana Ramadan ni adalah bulan yang turunkan sesuatu. Dan kalau kita imagine, sesuatu yang turun tu datang dari satu tempat yang terbebas daripada dimensi. Yalah, Al-Quran kan diceritakan kepada kita perkara yang telah berlaku, sejarah-sejarah terdahulu. Ketika mana adik-beradik Nabi Yusuf tu merancang agenda mereka dengan penuh terperinci, mereka pun tak pernah tahu yang Allah merakam secara detail apa yang mereka lakukan dan kemudian dikhabarkan kepada kita pada zaman ini. Dimensi waktu berbeza kan, tapi seolah-olah kita sedang menyaksikan benda itu berlaku. Dan Allah juga membawakan dalam Quran segala perkara yang akan berlaku tentang apa ketakutan, apa azab yang akan berlaku nanti membuat agar kita di waktu sekarang ni boleh bersedia kan. Jadi itu yang pertama, itu yang kita perlu renungi dan bagaimana sikap kita bila kita terima sesuatu yang datang tu. Contohnya kan kalau orang beli barang kat Shopee kan, bila barang tu datang sangat excited nak buka parcel. Saya ada seorang kawan ni, setiap kali parcel dia datang, dia tak bawa balik bilik, dia memang dekat parcel drop point tu terus buka. Betapa excitednya nak buka kan. Tu mungkin barang yang kita beli. Macam mana pula dengan barang yang orang hadiahkan dari tempat jauh, dari Jepun ke, daripada UK ke, dan benda tu tak ada kat tempat kita dan dia nak hadiahkan dengan benda special lah kan. Lagi-lagi kita teruja nak tahu apa yang dalam tu kan. Jadi apa respon kita terhadap sesuatu yang Tuhan turunkan kepada kita? Kita perhatikan dalam surah Yunus ni, setelah Allah menerangkan tentang fungsi-fungsi Al-Quran sebagai pengajaran, sebagai penawar, sebagai hidayah, sebagai rahmat, Allah memerintahkan kita untuk bergembira. Kedatangan Al-Quran itu adalah semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangnya. Maka dengan isi kandungan Al-Quran itulah hendaknya mereka bersukacita kerana ia lebih baik daripada apa yang mereka himpunkan. Manusia ni antara tanda dia suka dengan sesuatu adalah dia suka kumpul. Kan? Kalau suka jam, setiap kali pergi kedai kan, ataupun pergi nampak je jam yang berkenan tu beli kan. Ada yang suka kumpul kasut, okay, macam-macam lah. Dan kat sini Allah kata, semua yang you all kumpul tu, sepatutnya dengan kedatangan Quran tu lebih lagi kita bergembira berbanding daripada segala benda yang kita cintakan sampai sanggup nak kumpul tu lah. Okey. Seterusnya, apa yang Allah turunkan? Allah turunkan Al-Quran. Jadi Al-Quran ni apa? Dari asal perkataan qara'a yang mana maksud membaca. Jadi sama juga kalau kita perasan dekat Al-Quran tu belakang tu ada ada anun, alif nun tu. Maksudnya ada high intensity of membaca, abundant recital. Jadi daripada makna Al-Quran di sini kita sepatutnya memaknai Al-Quran sebagai sesuatu yang kena selalu dibaca. Seandainya kita ambil Quran tapi letak aja dekat rak kan, tak baca hari-hari, jadi definisi tu tak kena. Kita macam tak membenarkan nama Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran ni apa? Al-Quran ni hudal linnas. Bukan setakat petunjuk kepada manusia tetapi kepada seluruh manusia. Bukan setakat petunjuk kepada orang yang beriman tetapi juga kepada seluruh manusia. Kalau kita nak kaitkan dengan maksud Ramadan tadi, sebagai bulan yang sangat-sangat panas kan. Jadi dalam keadaan panas, ramai yang menawarkan air, ada air cendol, ada teh tarik, ada Sprite, ada banyak jenis air. Persoalannya air manakah yang betul-betul mencapai objektif dia, menghilangkan dahaga, memberikan kelegaan kan. Jadi berkaitan dengan petunjuk, kita sekarang kita ada banyak
ideologi, banyak kefahaman, banyak panduan. Misalnya contohnya dalam parenting kita ada bila kita ada studies, kita ada panduan daripada banyak jenis guru-guru parenting kan misalnya, ataupun dalam apa-apa area sekalipun ada banyak panduan, tetapi ada satu panduan yang hak, yang benar, yang itu adalah panduan yang sebaik-baiknya kan. Macam mana nak untuk bagaimana untuk kita berpolitik, berekonomi dan segala aspek kehidupan. Quran itulah huda, petunjuk kepada seluruh manusia yang memenuhi segala tujuan yang menghidupkan manusia itu sendiri. So, untuk dapat petunjuk ni, Fiza hantar. Untuk petunjuk ni memerlukan proses yang berterusan. Kalau kita sendiri kan tengok daripada proses pendidikan kita, waktu tadika baru nak kenal huruf, lepas tu baru nak belajar macam mana nak membunyikan perkataan-perkataan tu, lepas tu dah pandai membaca, dah pandai faham, lepas tu proses mendidik tu berterusan kan. Jadi kalau kita renungkan bagaimana pula dengan pendidikan Quran saya, dah kenal huruf, lepas tu dah boleh nak membunyikan setiap kalimah tu, dah naik tak level baca dengan faham? Biasanya kalau kita tengok kalau sekolah tu mungkin darjah 1 lah kita expect, okay, dia dah pandai baca dan boleh faham kan. Tapi kalau kita sekadar mampu untuk membunyikan tanpa faham, itu masih level tadika lagi kan. Kita cuba cek, sebab untuk kita menjadikan Quran itu petunjuk nak tak nak memang kena faham. So kita kena upgrade level pendidikan Quran kita kepada yang sewajarnya lah insyaAllah. Dan hudal linnas wa bayyinatin minal huda, penjelasan kepada petunjuk tu. Jadi bila sebut tentang perkataan bayinat, saya teringat Ustaz Nawan sebab dia punya company kan, nama Bayinah. Dia pernah terangkan kenapa dia ambil perkataan Bayinah tu, sebab dia perhatikan dekat kita ni, masyarakat Muslim sekarang ni lah, tahu huda tapi tak tahu bayinat. Huda tu memberikan kita kefahaman tentang apa basically. Contohnya kita tahu halal haram, kita tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Tetapi penjelasannya tentang kenapa, siapa Allah, bagaimana nak melakukannya, perkara-perkara itu masih jauh lagi. Sebab kunci untuk kita dapat bayinat itu memang nak tak nak kena tadabbur lah, tadabbur seluruh ayat Quran sebenarnya. Tapi bila tak melakukannya, kita cuma bersandar kepada okey apa yang ustaz cakap, ustaz cakap yang ni boleh, ni tak boleh. Tahu tu je lah. Dan tahu itu tidak semestinya membuahkan amal. Ramai je tahu tak boleh mengumpat, tapi berapa ramai yang masih mengumpat. Jadi kekuatan bayinat tu amat-amat penting untuk mengemudi tindakan kita. Dan kalau kita nak faham tentang huda ni, kalau kita bayangkan satu jalan jalan kampung, jalan kecil-kecil tu, kita nak sampai kepada highway, sirat kan, jalan yang lurus, yang mana bila kita berada kat jalan tu kita lebih clear. Nak kena jalan je terus je. Cuma waktu tu dekat atas jalan yang lurus ada lagi ujian yang lain yang kita akan terangkan lepas ni lah, siapa yang ada kat jalan yang lurus tu. Jadi huda tu daripada jalan yang gelap tu pergi ke jalan yang bercahaya tu, yang tu dapat huda. Selepas kita dapat huda, kita perlukan rushd, yang mana kita akan terangkan pada ayat 186 nantilah. Huda selalu dikaitkan dengan dhal, sesat. Dan rushd selalu dikaitkan dengan ghai lah. Ghai maksudnya apa, jalan yang batil lah, yang dilakukan oleh syaitan. Itu senjata syaitan. Okey, dan yang seterusnya apa fungsi ketiga Al-Quran ni? Allah define-nya sebagai Al-Furqan. Al-Furqan ni apa? Al-Furqan adalah kemampuan untuk membezakan yang benar dan yang salah. Yang ni kita boleh cakap tentang kemahiran membuat keputusan lah. Dalam setiap kehidupan kita sebenarnya kita kena buat keputusan kan. Nak sabar ke, nak marah, nak tolong ke, nak biarkan. Banyak perkara lah. Sebenarnya kadang-kadang setiap detik, setiap waktu kita kena buat keputusan. Dan manusia yang ada furqan, dia mampu membuat pilihan tindakan atas jalan kebenaran. Ini satu kemahiran yang Allah berikan apabila kita memilih untuk mendapatkannya. Kita tengok dalam surah Al-Anfal ayat 29 ni, Allah kata, hai orang yang beriman,
jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu furqan. Kalau kita kaitkan balik dengan Ramadan, macam mana Allah sediakan platform ataupun sekolah Ramadan ni sebagai ruang untuk kita banyakkan berpuasa, banyakkan beribadah untuk mendapatkan takwa. Dan takwa ni digandingkan dengan kita memahami Al-Quran sebagai huda kan. Dan gabungan ini akan melahirkan furqan. Jadi saya nampak tak complete kurikulum Ramadan. Dari satu sudut puasa tu melahirkan takwa dan kita perlukan sistem takwa tu supaya kita boleh garap petunjuk sehingga menjadi furqan buat kita. Okay, kita masuk bahagian yang seterusnya lagi selepas Allah menerangkan tentang Quran. Next, Allah cakap tentang puasa lah. Oleh itu, sesiapa dari antara kamu yang menyaksikan anak bulan, maka hendaklah dia berpuasa bulan itu. Dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir, maka bolehlah dia berbuka, kemudian wajiblah dia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari lain. Dan dengan ketetapan yang demikian itu, Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan dia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa sebulan. So, saya tak terangkan tentang fiqh dekat sinilah. Cuma satu ma'rifatullah yang kita dapat dari sini adalah kita mengenali Allah sebagai zat yang tak nak kita susah. Sebenarnya segala perintah, segala perkara yang Allah tetapkan kepada kita semuanya sebenarnya untuk kemudahan kita. Untuk manfaat kita dan untuk menjadikan kita hidup. Hidup yang hidup lah. Sebab ada orang yang hidup tapi sebenarnya dia mati. Okay. Dan pada penghujung ayat ni Allah tutup dengan walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya dan supaya kamu bersyukur. Okay, kalau siapa yang biasa tadabbur ayat-ayat Ramadan ni daripada ayat 183 sampai ayat 187, dia akan nampak kurikulum Ramadan ni Allah mengharapkan kita gapai beberapa output. La'allakum tattaqun, litukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan pada ayat seterusnya la'allakum yarshudun, tak ingat pula. Jadi moga-moga kamu dapat takwa, moga-moga kamu jadi orang yang bersyukur, moga-moga kamu menjadi orang yang mendapat jalan kebenaran, dapat rushd. Jadi piawai kita bila kita masuk Ramadan ni, kita harapkan kita dapat semua yang Allah nak tu. Tapi prosesnya kita kena lakukanlah. Jadi sekarang ni kalau kita nak cakap tentang la'allakum tashkurun, macam mana nak jadi orang yang bersyukur ni? Saya bagi analogi tentang input yang kita dapat dan proses yang kita lalui boleh menghasilkan outcome yang sepatutnya lah kan. Okay, saya ambil contoh tentang makanan ni. Untuk sesetengah orang, bila dia makan, disebabkan sistem dalam badan dia, contohnya broken metabolism kan, disebabkan insulin resistant, ada kerintangan pada hormon insulin dia, yang biasanya berlaku disebabkan lifestyle yang kronik lifestyle yang suka makan setiap waktu, bersaiz besar kan, obesity. Jadi golongan-golongan ni dia kebanyakannya ada isu dengan insulin resistance. Bila insulin resistant, metabolism dia terganggu. Bila metabolism terganggu, apa berlaku? Bila dia makan, makanan tu tak berjaya masuk sel. Dan secara prinsipnya, untuk sesuatu makanan itu ditukar kepada tenaga, dia perlu masuk dalam sel sebab kena berlakulah glikolisis, semua itulah. Jadi bila makanan tu tak boleh masuk dalam sel badan, makanan tu kena disimpan juga, so akan ditolak kepada sel lemak. Disebabkan makanan tu tak boleh masuk dalam sel, disebabkan metabolism dia dah rosak. Apa yang berlaku? Dia dah makan, tapi dia tak dapat tenaga. So dia masih lapar. Jadi lepas dia makan, craving tu datang balik, badan dia cakap dia, saya tak ada tenaga ni, saya kena makan. Jadi dia cari makanan lagi. Sebab tu ada orang mungkin dia baru je makan, lepas 2 jam lepas tu dia cari lagi makanan. Kan? Sebab apa yang dia makan tu tak menjana hasil yang sepatutnya lah, which is memberikan nutrisi, memberikan tenaga. Benda tu tak berlaku sebab sistem tu dah tak elok lah kan. Jadi saya nak kaitkan dengan ayat ni sendiri. Sejauh mana kita memfungsikan Quran tu, mungkin semua orang dapat Quran tapi bagaimana kita ambil Quran tu,
cuba fahami. Dan yang menariknya dalam bulan Ramadan ni kita diperintahkan untuk berpuasa kan, dan berpuasa itu seharusnya mendidik takwa sebab kita menahan diri. Penyakit hati ni dia ada dua, syubhah dengan syahwat. Syubhah tu boleh dirawat dengan, syubhah tu basically tentang kita ragu-ragu, kita percaya betul ke kalau saya ikut apa yang Allah buat, Allah perintahkan ni membawa kebaikan kepada saya. Syubhah tu tentang ragu-ragulah, dan benda tu perlu dirawat dengan ilmu. Penyakit kedua, penyakit hati yang kedua adalah syahwat. Dan syahwat ni perlu diberi ubat dengan tahan diri. Itulah puasa basically. Jadi keinginan syahwat kita ada banyak, dan cara rawat dia adalah tahan. Jadi itu yang akan melahirkan takwa. Dan Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah kan, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alkitab itu adalah kitab petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi sebenarnya kita perlukan sistem takwa dalam hati kita untuk menyambut turunnya Al-Quran, untuk mendapat huda tu. Sebab tu ada orang walaupun dia dah baca Quran, dia dah dapat petunjuk tu, dia dapat Al-Quran, tetapi benda tu tak dapat, petunjuk tu tak dapat lagi, dia masih tak tahu lagi, masih tak dapat sense. Kemungkinan sebab dalam jiwa dia belum ada takwa tu. Kalau tadi saya bagi contoh metabolism tu perlu balance, perlu betul dalam badan manusia tu supaya makanan boleh ditukar kepada tenaga kan. Tapi bila broken metabolism, walaupun makanan masuk tapi dia tak menjana hasil yang sepatutnya. Jadi kita lihat macam mana pula kita dengan Quran. Sudahkah kita berusaha memahami, sudahkah kita mempersiapkan hati ini, bersihkan hati ini daripada penyakit-penyakit kan. Kuatkan hati ini dengan takwa. Dan sistem takwa tu yang menyambut turunnya wahyu dalam hati kita, agar wahyu yang kita dapat tu boleh jadi huda. Dan yang mana akan convert kepada furqan lah. Bila makna Allah memberikan kita furqan. Jadi kita lihat pada ayat yang seterusnya, kita teruskan. Selepas Allah terangkan tentang kurikulum Ramadan yang mana terdiri daripada Quran dan puasa, Allah sambung dengan satu ayat yang menarik. Dia macam tiba-tiba datang ayat tentang, ceritakan tentang siapa Allah, iaitu Allah yang dekat kepada hamba-Nya. Dan Allah nak memakbulkan doa. Okay, sedikit satu dalil tentang ibadi, tentang hamba. Hamba ni apa? Hamba ni maksudnya dia okay. Hamba ni apa? Hamba ni adalah hamba manusia kiranya yang mentaati, mendengar arahan apa yang Tuhan dia cakap kepada dia. Even kalau dekat tempat kerja sekalipun, kita sebagai staff misalnya, seorang staff yang patuh kepada majikan dia, dia mestilah care, dia mestilah concern, dia mestilah peduli untuk tahu apa yang majikan dia suruh dia, apa yang majikan dia nak dia buat kan. Jadi bila dia memilih untuk tak peduli, dia tak kisah apa yang bos dia nak dan dia buat je apa yang dia suka, dia bukanlah seorang staff yang baik misalnya kan. Jadi dalam konsep pengabdian, seorang hamba yang memilih menjadi hamba, dia akan mahu tahu apa yang Tuhan dia cakap kepada dia. Dan untuk memenuhi ini tidak boleh tidak, dia memang kena tahu Quran. Dalam surah Hud ni, jangan saya tak nampak pula. Okay. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illallah. Jadi dalam surah Hud ni Allah mulakan dengan menerangkan tentang kitab Alif Lam Ra. Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu, agar kamu tidak mengabdi kepada selain Allah. Jadi ini adalah dalil untuk kita faham bahawa kalau saya nak jadi hamba Allah, saya kena tahu apa yang Allah cakap. Kalau kita dapat buku panduan pekerja misalnya kan, apa yang kita kena buat, dan buku panduan tu sangat detail, itu membantu kita untuk menjadi staff yang beretika, staff yang bagus lah kan. Jadi kita lihat macam mana Allah memberikan kita satu kitab, satu panduan yang mana apabila kita tahu kandungannya, itu akan membantu kita menjadi seorang hamba. Jadi bagaimana dengan manusia yang tak tahu Quran, tak tahu apa yang Allah cakap? Dia ada risiko untuk langgar apa yang Allah suruh tanpa dia sedar pun. Oh, Allah tak suka yang benda ni. Kan?
Jadi syarat untuk kita mengabdi kepada Allah tu memang nak tak nak memang kena faham Quran. Kan? Itu satu proses yang kita kena lalui lah berterusan. Kan? Jadi apa kaitan dia dengan ayat sebelum ni? Kalau kita lihat pada ayat ni kan dia bermula dengan huruf wa dan maksudnya ada kaitan. Ayat ni ada kaitan dengan ayat sebelum. Apabila kita memenuhi kurikulum Ramadan, iaitu kita memfungsikan Quran, bukan sekadar kita baca Quran tapi tak faham, tapi kita baca Quran sampai dia jadi huda, sampai kita dapat bayinat, sampai kita dapat furqan, dan pada masa yang sama kita berpuasa. Perkara itu memungkinkan kita jadi ibad. Jadi Allah kata, yang ibad ni semua yang dah buat yang pada ayat 185 tu, Allah khabarkan kepada kita bahawa aku dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan Allah menjanjikan kan aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Okey, tentang mengabulkan. Selepas Allah cakap yang Allah dekat, Allah kata dekat ibad ni tadi bahawa dia mengabulkan ibad yang berdoa ketika dia berdoa. Jadi even dalam Quran juga ada banyak sangat sebenarnya teladan-teladan ayat-ayat yang menggambarkan kepada kita bahawa Allah mengabulkan doa hamba-hambanya. Dan ni mungkin antara contoh yang ada, contohnya dalam penghujung surah Al-Imran tu ada golongan ulul albab berdoa. Ulul albab dalam hujung surah Al-Imran tu digambarkan sebagai orang yang bangun, duduk, berdiri, duduk dan baring, sentiasa mengingati Allah, kan? Dan ketika mereka berdoa, Allah mengabulkan permohonan mereka. Ini contoh pada ulul albab lah. Dan kita ada juga contoh dalam kisah Nabi Yunus, kan? Kalau kita perhatikan doa Nabi Yunus, dia mengungkapkan kalimah tasbih, kan? Dia tak minta pun ke Allah, ya Allah keluarkan aku daripada perut ikan ni. Dia tak minta ke Allah. Tapi Allah mengabulkan. Allah tahu apa yang dia nak. Kan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia mengharapkan pengampunan Allah, mengharapkan rahmat Allah. Dan walaupun Nabi Yunus dia tak sebut pun yang dia nak keluar daripada perut ikan nun tu, tapi Allah mengabulkan apa yang dia ingini. Nak kata betapa dekatnya Allah tahu apa yang tersembunyi dalam hati. Okey. Dan mungkin sedikit sebanyak kita go through sikit-sikit dari kalau kita ikut framework Al-Fatihah tu sendiri, kita boleh lihat dari sudut siapa Allah, bagaimana saya nak mengabdi kepada Allah, dan yang ketiga apakah sirat, apakah jalan yang Allah dah bentangkan dalam Quran, jalan orang yang diberi nikmat, jalan orang yang dimurkai, jalan orang yang sesat terkait dengan berdoa. Jadi yang pertama sekali, siapakah Allah? Untuk kita kenali siapa Allah. Allah tu bila kita sebut tentang doa, Allah tu Maha mendengar. Innaka sami'ud du'a, inna rabbi lasami'ud du'a. Ya Allah Maha mendengar. Yang kedua, apa panduan, sedikit sebanyak panduan yang kita boleh manfaatkan, guidelines. Yang pertama sekali, ud'u, macam mana tak nampak. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang perlahan, suara yang lembut. Tadarru' dia macam khusyuk lah, rasa kerendahan hati, kerendahan diri. Dan khufyah tu dalam kita senyap-senyap, kan. Bukan kita berdoa, kita post dekat Facebook ke, kan, yang itu bukan berdoa, itu namanya update status. Jadi bila doa ni kita kena dalam keadaan tadarru' dan khufyah. Dan kepada ayat seterusnya surah Al-A'raf ni, ayat 56, Allah mengatakan berdoalah dalam keadaan kita rasa takut dan tama'a, rasa harap sangat-sangat doa itu dimakbulkan. Jadi kalimah khauf, kat situ mana tadi? Wada'uhu khaufan. Khaufan ni adalah rasa takut. Okey, dalam Quran ada beberapa konsep takut ni. Kalau khasyah tu adalah takut disebabkan kenal siapa Allah, siapa yang ditakuti. Yang tu khasyah lah, sebab tu orang yang khasyah adalah orang yang berilmu. Khauf pula, rasa takut disebabkan kelemahan diri. Kita kenal diri kita, apa kelemahan kita, kan. Disebabkan itu kita rasa takut kepada yang ditakuti itu. Dan kita akan nampak
perkara ini dalam bentuk praktikal pada teladan para nabi nanti. Dan yang ketiga, doa dengan Asmaul Husna. Dan Asmaul Husna ni bukan lip service, dia bukan kita gunalah nama Allah yang ni kan. Tapi sebenarnya dia ada terkait keyakinan yang didasari dengan ilmu. Sejauh mana kita mengenali Allah sampai bila kita sebut nama Allah tu, kita betul-betul mengimani nama Allah tu. Dan sikit satu lagi point dalam surah Al-Baqarah ayat 200 dengan 201 ni ayat tentang haji. Biasanya kalau orang pergi haji kan kita suka bagi list doa. Okey, minta dia, tolonglah doakan aku. Kan kita bagi doa nak apa, nak nak apa-apa lain dihajati. Dan Allah memberi panduan bahawa ada orang ketika dia pergi haji tu, dia berdoa kepada Allah tapi dia berdoa hanya untuk dunia sahaja. Dan tiadalah baginya bahagian yang menyenangkan di akhirat. Ini Allah kata. Tapi sebenarnya ada orang yang berdoa untuk dua-dua. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. So apa yang kita boleh belajar daripada ayat ni? Bila mana kita berdoa memohon sesuatu kepada Allah, jangan berhenti kepada apa yang kita nak kat dunia ni semata-mata. Contohnya saya nak anak. Kenapa nak anak? Saya nak anak lah. Semua orang ada anak, saya nak ada anak juga. Ataupun kita nak apa? Kita nak kereta. Kalau saya nak siap PhD secepatnya. Kenapa nak cepat? Supaya tak payah bayar yuran lagi. Banyaklah, kita ada banyak sebab kenapa kita nak minta kepada Allah tu. Tapi Allah mengajar kita apa-apa doa yang kita minta kepada Allah itu, dia kena diikat dengan kebaikan di akhirat. Kita tengok terus teladan Nabi Zakaria bila dia berdoa kepada Allah. Idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Iaitu tatkala dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut kan. Dan apa yang dia kata? Nampak tak ciri khauf dia kat situ? Dia kenal diri dia, apa kelemahan dia, dan dia cakaplah kat Allah kan apa kelemahan dia. Ini kita nampak bentuk khauf, rasa takut disebabkan kelemahan pada diri. Ya Tuhanku, sesungguhnya tulanku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau ya Tuhanku. Dan seterusnya, dia minta apa yang dia minta. Dan apa yang dia minta tu dia terkait dengan kebaikan di dunia dan di akhirat. Kan dia nak anak. Kenapa anak tu? Sebab dia nak anak tu jadi pewaris agama. Dia macam tu juga kita dalam segala apa yang kita minta kepada Allah, cuba disiplinkan bila mana kita berdoa tu kita kena ikat dengan kebaikan ke akhirat tu. Sebenarnya apa kaitan dia dengan konsep penghambaan dan khalifah? Sebab kita diciptakan sebagai untuk ibadah dan khalifah kan. Jadi kena ikat semua tu. Kenapa nak kereta? Supaya kereta ni saya boleh infakkan, saya boleh bantu buat kerja-kerja pada jalan kebenaran kan. Dan doalah apa-apa sekalipun, tetapi dia kena ada kebaikan untuk akhirat itu. Dia tak boleh doa saya saja je kan. Allah tak suka. Kalau kita tengok pada ayat Al-Baqarah tadi, Allah kata kalau minta dekat dunia, dapat dekat dunia je lah. Kat akhirat tak dapat kan. Tapi sepatutnya kita minta kepada dua-dua dunia dan akhirat. Dan ada juga sirat orang yang dimurkai dan sesat kan. Antaranya Bani Israel kan. Bani Israel, kalau kita cuba susun balik kaitan ayat 185 dengan 186 tadi, 185 tu adalah proses untuk menjadi ibad, hamba yang tahu apa yang Allah cakap kan. Dia sediakan diri dia sebagai orang bertakwa, dia cuba menjadikan Quran sebagai petunjuk, dan apabila dia mencapai benda tu dia jadi ibad sebab dia tahu apa yang Allah cakap, so dia boleh ikut apa yang Allah cakap. Jadi bila orang dah jadi ibad, dia sebenarnya dekat dengan Allah, dia cari Allah, tu yang ditanya tentang Allah kan, tu yang Allah jawab. Bila ada hamba yang bertanya tentang aku, cakaplah yang aku ni dekat. Jadi orang ni dia memang sentiasa sifat dia nak berdoa kepada Allah. Sebab dekat dengan Allah. Tapi ada manusia yang dia tak tahu Allah cakap apa, dia jarang kontak. Kan? So Quran ni adalah kalamullah, dia adalah kata-kata Allah kepada kita. Bila kita tak peduli apa yang Allah cakap tu, tak boleh nak faham apa yang Allah cakap, seolah-olah kita tak kisah. Macam mana kita surah Allah cakap seorang-seorang macam tu. Allah nak cakap kita tapi kita tak nak tahu apa dia cakap kan. Jadi orang yang bila benda ni berlaku dalam jangka masa yang panjang kan, berterusan, manusia tu akan rasa jauh daripada Tuhan dia sampai dia tak rasa nak berdoa. Sebab dia rasa jauh daripada Tuhan dia. Antara contohnya kita tengok Bani Israel ni, setelah Allah dah bagi macam-macam, Allah dah selamatkan mereka daripada kezaliman Firaun,
Allah dah bagi manna dan salwa. Mereka masih nak mengharapkan, yelah dia kata nak makan lain, tak naklah makanan manna dan salwa je kan. Tapi mereka tak boleh nak berdoa sendiri tau. Dia kena suruh Nabi Musa doakan. Apa dia kata? Fad'u lana rabbaka mana tadi? Lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbak. Fad'u lana rabbak. Mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu. Diperlukan Nabi Musa tu yang doakan. Dia tak boleh nak doa sendiri. Sebab dia rasa jauh daripada Allah kan. Dan satu lagi perkataan rabbaka. Dia kata kepada Rabb kamu. Dia tak kata Rabb kita, kepada Rabb kita semualah. Itu juga menunjukkan betapa dia rasa jauh daripada Tuhan dia. Dan kita nampak juga Fir'aun ketika mana dia last kalimah yang Fir'aun gunakan ketika mana dia dikata lafaz tauhid dia lah sebab dia nak selamat kan, dia dah tenggelam tu kan, dia minta ke Allah, dia kata sesungguhnya aku percaya kepada Tuhan Bani Israel. Dia tak boleh nak cakap Tuhanku. Dia cakap okey, saya percaya kepada Tuhan Bani Israel. Yang itu pun menggambarkan kejauhan Fir'aun daripada Allah kan. Dia rasa Allah tu jauh. To the extent dia tak boleh nak sebut pun Tuhanku tu, dia kena sebut Tuhan Bani Israel. Dan yang kita tahu Allah tak makbulkanlah doa dia. Dan dia mati kan. So ni bila jauh daripada Quran, hamba tu akan jauh daripada Allah dan dia rasa susahlah nak berdoa kepada Allah. Okey, balik kepada dan bahagian yang seterusnya hampir lastnya. Okey, falastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi Allah sebenarnya dah bagi satu jaminan lah kepada kita ni, ibad ni yang dah melalui kurikulum Ramadan, yang dah melalui kurikulum Ramadan tu menjadikan Quran sebagai huda, mendapatkan bayinat, mendapatkan furqan, pada masa yang sama dapatkan takwa melalui ibadah berpuasa. Allah kata kat orang mereka semua ni kalau macam mana? Allah dekat dan Allah nak makbulkan doa. Sebagaimana kita mahukan sesuatu daripada Allah, yang kita memohon kepada Allah, kita berhajat kepada Allah, dan sebenarnya Allah pun ada perintah dia kepada kita. Dan seharusnya kita memenuhi seruan dia. Jadi tentang seruan ni ada banyak. Sebenarnya segala apa yang Allah serukan kepada kita adalah untuk menghidupkan kita lah. Kita tengok dalam surah apa ni? Surah Al-Anfal ayat 24. Penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Jadi sebenarnya semua perintah yang Allah bagi kepada kita tu sebenarnya adalah untuk menghidupkan kita. Dan pada masa yang sama ada juga seruan-seruan lain dalam Quran ni kan. Contohnya syaitan pun menyeru juga. Even pada akhirat nanti Allah rakamkan kepada kita satu khutbah syaitan ni. Dia cakap kat kita lah, na'udzubillah lah, bukan kita lah. Dia cakap kepada orang yang ingkar ni, macam mana cakap? Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu melainkan sekadar aku seru lalu kamu patuhi. Ini pun konsep istijabah juga. Fastajabtum li. Siapa suruh kan? Siapa suruh ikut aku seru je kau yang ikut. Jadi kat sini nampak satu peperangan antara seruan Allah dengan seruan syaitan. Kita nak ikut mana? Jadi Allah perintahkan kepada kita untuk ikut, respon kepada seruan Allah. Dan seruan Allah ni yang akan menghidupkan kita. Dan yang seterusnya adalah berimanlah kepadaku. Jadi setengah tafsir menyatakan wal yu'minu bi terkait dengan keyakinan kita yang Allah akan memakbulkan doa. Berimanlah, yakinlah kepada Allah. Dan konsep iman ni pun sangat terkaitlah dengan kefahaman kita terhadap kalamullah. Sebab kalau kita perasan rukun iman tu sendiri semuanya ghaib kan, kita nampak. Beriman kepada Allah tak nampak, beriman kepada malaikat tak nampak, beriman kepada hari akhirat tak nampak, semua tak nampak. Dan bagaimana kita nak mengimani yang ghaib ni hanyalah apabila kita berinteraksi dengan Quran. Ada banyak dalil je lah. Nanti kena belajar. Okay. Dengan last sekali, apabila kita memenuhi semua ni, dapatlah rushd. La'allahum yarshudun. Semoga kamu berada dalam kebenaran. Jadi kebenaran ni, perkataan kalimah rushd ni, dia selalu dikaitkan dengan ghai. Qad tabayyana ar-rushdu minal ghai. Jadi apa beza huda? Huda biasanya dikaitkan dengan dhal. Contohnya orang tu memang dah dalam gelap kan dan sesat. Dia tak tahu pun riba tu haram. Tak tahu pun zina tu haram misalnya. Tapi kalau orang yang dapat huda tu, at least dia tahu, okey, benda ni boleh, ini tak boleh. Yang tu dah dapat huda dah. Tapi untuk lalui jalan sirat tu lagi, dia perlukan rushd.
diperlukan instruction, diperlukan kefahaman kan, supaya dia boleh ikut dan sampai kepada destinasi syurga. Cabarannya, atas jalan yang lurus, kepada orang yang dah dapat petunjuk ni, ada syaitan. Okay, syaitan kata apa? La'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Syaitan ni kerja dia duduk dekat jalan lurus tu. Dekat, walaupun orang tu dah dapat petunjuk kan, dia akan cuba bagi kita keluar. Nak ke depan, dia datang dari depan, ke kanan, kiri, belakang. Kita dapat perhatikan ni daripada kisah Nabi Adam lah. Bila mana Nabi Adam dah tahu kan, dah dapat petunjuk bahawa jangan dekati pohon ini. Tapi syaitan cuba belokkan. Dia kata, nak tak aku tunjukkan kepada kau satu pohon keabadian. Ini dalam surah Toha. Kalau dulu saya tak belajar Quran kan, saya ingatkan pohon huldi tu wujud. Tapi sebenarnya pohon huldi tu adalah satu label kepada pokok yang diberikan oleh syaitan. Syaitan yang label pokok tu. Yang ni nama dia pokok keabadian. Kan? Itu juga dalam surah Al-A'raf, syaitan kata, sebenarnya Allah tak suruh kau dekati pokok ni cuma supaya kau tak jadi permanent resident syurga ni. Sama ada kau tak jadi malaikat ataupun kau tak stay kat syurga ni. Walaupun dah tahu kan yang Allah tak bagi, Allah melarang. Tapi itulah, syaitan tu dia sentiasa nak, kita dah ada kat jalan lurus ni, kalau kita tak ikut rushd, kita tak dekat dengan Allah, khawatir kita terkeluarlah daripada petunjuk tu. Jadi Allah ajarkan kepada kita kat sini bahawa bila kita dekat dengan Allah, kita dah dapat petunjuk tu, ikutlah rushd tu. Kan, doalah kepada Allah kan. Ikut, beriman kepada Allah. Moga-moga kita jadi orang yang mendapat jalan kebenaran. So, secara ringkasnya, saya pun tak ingat lah. Sekarang aku berapa? Okay. So, secara ringkasnya kalau kita boleh petakan, jadi apa yang saya tunjukkan ni bukanlah peta yang lengkap. Dia sekadar menggunakan beberapa ayat Quran yang kita dah tadabbur tadi. Dan yang ni bukan definite pun. Dia just untuk kita faham, okay, so at least kita tahu apa yang kita nak buat kan. Jadi ayat Ramadan ni dia start dengan ya ayyuhallazina amanu, ada yang bermula dengan input iman. Orang yang beriman dia mahu berpuasa kan, dan bila dia mahu berpuasa, dia cuba penuhi kurikulum Ramadan yang mana terkait dengan Al-Quran dan berpuasa kan. Dan Quran tu sendiri, ada orang yang baca, ada pilihan kan. Ada yang baca sekadar untuk membunyikan, tak kisah apa yang difahami kan. Jadi dia tak dapat petunjuk tu. Tapi ada yang peduli untuk dapat petunjuk. Jadi dia usahalah untuk faham. Jadi orang yang macam ni dia akan peduli untuk dapatkan bayinat. Dan pada masa yang sama ada perintah berpuasa, yang mana perintah berpuasa ni memberikan kita satu sistem yang akan menjana takwa. Dan takwa inilah yang akan dengan janji Allah akan diberikan furqan. Gabungan huda dengan takwa ni kan membantu manusia untuk dapat huda, dan Allah kata Allah akan bagi furqan lah kepada orang yang macam ni kan. Dan bila proses ini kita lalui, sebenarnya itu yang membawa kepada fitrah din. Islam tu sendiri adalah din kan, kita punya fitrah. Jadi bila kita ikut apa yang Allah nak kepada kita, kita keluar dari Ramadan ni sebagai kembali kepada fitrah lah kan. Yang itu yang kita bertakbir pada Allah sebab kita dah kembali kepada fitrah kan, dengan memenuhi dia punya kurikulum tu sendiri. Dan nikmat Quran yang kita dapat fungsikan sebagai petunjuk, itulah satu nikmat yang besar yang sepatutnya kita rasa syukurlah. Bila dapat nikmat petunjuk tu, nikmat tu akan melahirkan manusia yang bersyukur. Dan bila kita melakukan ibadah mendekati Quran dan berpuasa, itu adalah konsep ibadah juga kan, dan menjadikan kita seorang ibad. Dan Allah mengatakan orang yang mengabdi, Allah dekat kan dengan ibadi, dan Allah menjanjikan yang dia nak kabulkan doa. Cuma yang seterusnya, kita dah dapat petunjuk tu, kita nak teruskan tak? Teruskan dengan respon ataupun mengikuti seruan Allah serta beriman kepadanya, yang mana itulah akan membuatkan kita golongan yang mendapat rushd, tidak disesatkan lagi, tidak dipesongkan, tidak diganggu dengan ghoi daripada syaitan. So yang tu secara ringkasnya kita punya peta untuk hari ini. Wallahu alam. Saya serahkan kepada MC.
Okey, terima kasih Ustaz Hayat. Ni peta ni dah kira selesai ni untuk hari ni. Dah. Okey, kita ada satu soalan. So, walaupun masa dah time mungkin kita raikanlah soalan di chat dari Sister Rozana. Boleh ke nampak? Kak Rok. Terkait tentang doa kebaikan dunia dan akhirat, doa Nabi Ayub di surah An-Biya 83, baginda tidak memohon diberi kesembuhan, sebaliknya memohon kasih sayang. Boleh ulas sikit. Yang ni pun macam ni antara contoh contoh yang tadi bagi contoh Nabi Yunus kan, sama juga dalam dalam ni surah Al-Anbiya juga kan, pada ayat 84 ni Nabi Ayub kita tahu dia diuji dengan penyakit, dan ketika itu berlaku dia pun kehilangan anak-anak juga kan. Dan kita tengok pada struktur apa yang Nabi Ayub minta kepada Allah. Dia memang dia mengadu kepada Allah, dia meyakini. Kita nampak ada Asmaul Husna kat situ. Dan dia tak sebut pun, ya Allah hilangkanlah dia tak sebut secara direct kan apa yang dia nak, tapi kita nampak apabila seorang hamba tu dia dekat dengan Allah, Allah dekat dengan dia dan Allah tahu apa yang dia nak walaupun dia tak sebut. Jadi kalau nak ulas, kalau kita boleh tengok pada ayat, saya tak hafal Quran. Kita tengok sekejap surah Al-Anbiya ayat 84 dan 85. Dia ada beberapa keywords yang menarik kat situ. Anni massani ad-durru wa anta arhamar rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dhikra lil 'abidin. Jadi mungkin satu poin yang saya nak kongsikan kat sini pada ayat 84, Allah mengajarkan kita apa yang menyebab apa antara pedoman untuk kita ikuti supaya doa kita pun dimakbulkan kan. Pada ayat 84 tu Allah tutup dengan wa dhikra lil 'abidin. Kita nampak tak perkataan abid lagi kat situ. Pengabdian. Nabi Ayub ni dia seorang hamba yang dekat dengan Allah kan. Kita belajar tadi macam mana kita nak jadi ibad, kita kena lalui proses pada ayat 185 tu. Jadi kat sini adalah pembuktian kan. Pembuktian yang Allah memakbulkan orang yang memilih menjadi ibad. Yang tu je kot. Wallahu alam. Okey, jazakallahu khair. Saya harap terjawablah soalan yang ditanya tadi. InsyaAllah kita ada lagi hari Rabu ni. Kalau hari ni kita dah dapat pengenalan dan dah terbang jauh dah Ustaz bawa kita tadi. InsyaAllah minggu depan kita lebih kepada application. Kita akan ambil antara doa yang paling utama setiap hari kita baca. So sama-sama nanti hari Rabu surah Al-Fatihah ayat 6 hingga 7. Dan kita akan dengar kupasan pada hari Rabu nanti insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.